saja satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hambanya. Shadaqallah al-azim. Yang saya hormati saudara pengerusi, tamu jabut. Amirul, saudara Amirul, yang kita semua hormati, lagi kita sayangi dan kasihi, ayahanda kita, guru kita bersama, Sayyiduna Al-Walid, hafizahullahu ta'ala, wa atalallahu baqa'ahu wa nafa'ana bi asrarihi. Dan sahabat amba Al-Fadhil Ustaz Angah Sunan, hafizahullahu ta'ala wa atalallahu baqa'ahu. Dan muslimin muslimat, tak boleh hamba nak sebut rasa kamar depan hamba ni. Nah, lagi pun pengurusi kata 15 ke 20 minit. Dia potong saya. Jadi tajuk hak bui tu berat tu. Nah, tak pada 20 minit ke 15 minit. Tauhid usuluddin dan tauhid. Salah. Sebab kalau penghayatan tak sempat nak menghayati. Nah, para hadirin semua, tauhid daripada asal perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Kalau kita buka dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab sifat 20 lah, kitab Arab baik atau kitab Jawi hak besar-besar sikit, ulama bila nak sebut tentang tauhid, dia sebut beberapa ta'rif tauhid, definisi tauhid dari segi lughah, istimal dalam bahasa Arab. Kemudiannya dari segi huruf, ya, ataupun isim atau ketiga huruf. Tiga-tiga itu tak sama, tapi ada kaitan. Ya. Terutamanya tauhid dari segi lughah disebut oleh ulamanya al-ilmu bi anna syai' wahid. Kita tahu sesuatu tu satu. Tauhid tu. Tahu bini kita sorang. Angah. Ustaz Angah tak ada tauhid. Kok mana bini dia tu tauhid dia. Kan? Dia tahu bini dia sorang. Nah, faedah ke ulama tentang tauhid dari segi lughah? Ni kadang-kadang orang kita dia tak perhati dah. Lughah ni dulu pun. Kita nak dari segi apa dari segi syarak. Ya, betul. Tauhid dari segi istilah atau ngaji mana? Masjid sekian-sekian. Kuliah maghrib. Ngaji apa ilmu? Ilmu tauhid. Kayak gitu. Apa makna tauhid? Bila sebut kata ilmu tauhid. Ini dia panggil al-ilmu al-mudawwan. Ilmu yang disusun oleh ulama. Yang mana definisinya? Al-ilmu yuktadaru bihi isbat ala aqaidid diniyah. Muktasabun bi adillatiha al-yaqiniyah. Kita tahu pengetahuan, al-ilmu mana pengetahuan, yuktadaru bihi, yang mampulah dengan sebab kita belajar ilmu tersebut. Yuktadaru bihi, ay yuktadaru bita'allumihi. Yang mampulah dengan sebab bisa ta'allumihi, dengan sebab kita mempelajarinya, isbatil qaidid diniyah. Di atas nak mengisbatkan segala tambatan-tambatan, simpulan-simpulan yang dibangsa pada agama. Mana pun biadillatiha al-yaqin, tambatan-tambatan yang diusaha diambil daripada dalil-dalil agama yang bangsa yakin. Itu dipanggil tauhid
yang kalau kita sebut sekarang ni ilmu tauhid. Ustaz mengajar berapa malam satu ahad atau ahad malam satu. Mengajar tauhid. Apa mengajar tauhid situ? Ajar satu ilmu yang kalau kita belajar dia, sebab bagi mampu kita nak mengisbatkan segala tambatan-tambatan iman kepercayaan yang dibangsa pada agama, ke mana segala tambatan kepercayaan yang dibangsa pada agama tu diusaha diambil daripada dalil agama bangsa yakin. Dia tak boleh bahasa zon. Kalau fiqh tu tak apa zon. Macam tadi Ustaz Angah Sunan duk bahas pasal niat. Tu. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis ya. Hanya sahnya sah amal. Itu mazhab Syafi'i. Sah amal itu niat. Tapi kalau mazhab lain ya tak kayak gitu. Hanya sahnya sempurna amal dengan niat. Pula dah. Jadi sebab tak ada mazhab lain, niat itu hanya syarat. Syarat terdahulu dari masyru'. Jadi sebelum niat dah dia. Itu dah. Itu mazhab lain. Kita niat dengan makna qasak. Timbul khilaf. Apa qasak? Sedar hati. Qasdus syai'. Sedar mengerjakan sesuatu. Muqtarinan bi awwali fi'lih. Disertai kesedaran itu di awal perbuatan tersebut. Apa perbuatan awal sembahyang? Takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, kena sedar. Aku semaya fardu zuhur ni, bukan duk bego. Jalah. Niat tu. Aku semaya, kosak. Fardu, ta'arud. Isyak, ta'ayyun. Makmum, aku ikut tu imam, ta'yun nafsih. Atau ta'yin nafsih. Itu. Jadi, dalam kita Allahu Akbar, seperti Ustaz Akbar sebut tadi, Allahu Akbar, sedar. Aku semaya fardu isyak, makmum ni. Bukan duk baca sakoba, bukan duk begok. Kayak gitu. Kau ada orang waswah. Allah, sedang ngapain aku ini? Bergerak orang tu nah. Tak ada orang tu. Penat tu gitu. Jadi berlaku khilaf. Sebab apa? Sebab adilahnya zonniyah. Berlaku khilaf. Sehingga lebih daripada 4 mazhab sebenarnya. Cuma yang turun sampai kepada kita hanya mazhabil mazhab 4. Habis itu. Tapi kalau akidah itu muktasabun bi adillatiha al-yaqiniyah, yang diusahakan dalil-dalil daripada dalil agama yang bangsa yakin. Dia tak boleh zon. Akidah tak boleh zon. Dia kena yakin. Apa yakin? La yahtamilun naqidha. Tidak terima akan lawan. Sama ada syak, zon dan waham. Tak terima. Kalau masih syak, zon atau waham, dia panggil mutlakut taraddud. Hati kita tu duk mari, yo ko Tuhan ada. Kau tak ada Tuhan. Yo ko Tuhan sedia. Kau tak sedia Tuhan. Yo ko Tuhan kekal. Kau tak kekal Tuhan. Kau binasa Tuhan. Yo ko Tuhan tak serupa akan yang baru. Kau serupa Tuhan. Itu semua tidak sah iman. Tak sah iman. Walaupun dia Islam. Tapi iman ni hak bagian dalam. Wa fussiral imanu bitasdiqi wan nutqu fihi khulfu bitahqiqi, kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid. Ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, iman itu ialah tasdik di dalam hati. Apa tasdik? Iz'an wal qabul di dalam hati dengan Nabi. Bukan tasdik mantiki, dia panggil tasdik syar'i. Ya, tasdik mantiki ini semata-mata kita tahu al-ilmu biwuqu'il haqqin nabi. Tahu dengan berlakunya kebenaran di diri Nabi. Tapi kita tak setuju, maka tidak dihukum mukmin, tak dikata beriman. Seperti orang-orang kafir ahlul kitab. Ahlul kitab tu tahu bahkan lebih kenal Nabi daripada kenal anak mereka. Tapi mereka menyembunyi. Waman
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tidak ada yang lebih zalim berbanding orang yang menyembunyikan penyaksian Allah yang ada di sisi mereka, yang penyaksian itu datang daripada Allah di dalam kitab Taurat, tapi mereka sembunyi. Apa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling zalim kali. Tengok. Mereka tahu tentang Nabi, tapi mereka tutup, sembunyi. Kitman. Jadi semata-mata tahu, tak dikatakan mukmin. Mesti tahu serta setuju, baru dikata mukmin. Dan tiap-tiap orang nak setuju, iz'an wal qabul fil qalbi, mesti kena tahu. Mana boleh setuju dengan tak tahu? Nah, tidur dalam mesyuarat. Tiba-tiba orang gerak. Setuju tak? Wah, setuju. Gapo tak tahu? Nah, nanti bila apa yang dimusyawarah diputus dilaksana, mana buat gini? Sudah. Itu setuju. Aku tak tahu bang. Bermakna dusta dalam persetujuannya. Dusta dalam penyaksiannya. Dusta dalam persetujuan. Tak boleh. Jadi sebab tu walau iman tu ialah iz'an wal qabul fil qalbi, tapi mesti daripada ilmu. Tidak lazim orang berilmu dia setuju, tapi tiap-tiap orang bersetuju mesti daripada ilmu. Gitu. Itulah. Tu kita duk bahas tentang tauhid usuluddin. Tauhid teras bagi agama. Ada beza ke tauhid usuluddin dengan tauhid tasawuf ni? Ya sebenarnya tidak ada beza dari segi ibarah. Tak ada beza. Nah, tidak ada bezanya dari segi ibarah. Ibarat dia tak ada beza. Tapi dia ada beza dari segi isyarah. Tu bukti mana tak ada beza? Hamba bawa satu kitab namanya Ar-Risalatul Qusyairiyah, karangan Al-Imam Al-Usuli Al-Muhaddis Al-Mufassir As-Sufi Zainul Islam Asy-Syaikh Abil Qasim Abdul Karim bin Hawazan bin Abdul Malik Al-Qusyairi An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Ini ulama tasawuf. Kalau orang duduk dalam media tasawuf tak kenal risalah Qusyairiyah tu, mana dia berat akal tu. Nah, orang duduk dalam media ilmu tasawuf mesti kenal risalah Qusyairiyah. Imam Al-Qusyairi di dalam fasal yang pertama, faslun fi bayani i'tiqadi hadhihi at-ta'ifati fi masailil usul. Fasal yang pertama ni pada menyatakan pegangan kelompok tasawuf di dalam masalah-masalah pegangan usuluddin. Nah, ini dalam ini disebut. Jadi ambil berkat sikit, baca kitab lah. Sebab kalau tak baca kitab takut jadi 2 jam. Kita nak selawat lagi dengan ayah anda kita. Lagi pun ambo ni gemetar sebenarnya, debarai. Dia kata, tengok. I'lamu, ketahui oleh kalian semua, rahimakumullah. Mudah-mudahan merahmati akan kalian oleh Allah. Anna syuyukh hadhihi at-ta'ifati. Sesungguhnya para masyayikh ini tariqah, ini kelompok tasawuf. Para guru-guru banau qawaida amrihim, membina mereka itu akan kaedah-kaedah, segala kaedah-kaedah pekerjaan mereka itu ala usulin sahihatin fit tauhidi, di atas teras usul yang sahih, yang betul pada tauhid. Sebab semuanya nak kepada tauhid dari segi syarak. Mana tauhid dari segi syarak? Kalau kita buka dalam kitab syarah Jawharatul Tauhid Imam Ibrahim syarah dia banyaklah, antara lain Imam Ibrahim Baijuri Tuhfatul Muhta. Bila dia syarah selawat salam, summa salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi
Wa qad khalad dinu 'anit tauhidi. Minta Tuhan tu selawat salam rahmat sejahtera ke atas Nabi. Nabi tu jaa bit tauhid, datang ia membawa tauhid. Ai bitalabit tauhid ala ummati, dengan menuntuti tauhid di atas umatnya. Apa makna tauhid di sini? Nabi datang membawa tauhid. Nabi bawa kitab tauhid. Gitu. Nabi ngajar Isnin malam Selasa kitab tauhid, gitu. Selasa malam Rabu kitab fiqh, Rabu tidak. Nabi datang membawa tauhid, ini dipanggil tauhid syar'i, tauhid syara', tauhid syara'an dari segi syara'. Apa Nabi datang membawa tauhid? Menuntuti tauhid di atas umatnya. Yakni Nabi menuntuti kita ifradul ma'bud bil ibadah au fil ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Ini tauhid di segi syara'. Nabi datang menuntut kita supaya kita ifradul ma'bud, menunggalkan zat yang kita sembah, kita perhamba. Sembah itu ibadah zahir. Di dalam ibadah adanya ubudiyah, kehambaan. Karena kita semaya rajaan li thawabillah, harap kepada daripada Allah, khaufan an iqabillah, takut dengan seksa neraka Allah. Ubudiyah dah tu. Bukan kita semaya tu sebab nak tunjuk kau orang tu, nak tunjuk kau orang ni, kerana nak ghardid dunia, nak kaya, nak harta. Bukan. Ada ubudiyah dia panggil. Tapi tinggi lagi atau dalam daripada ubudiyah dipanggil ubudah. Ubudah ni tidak ada yang dia nak di dalam pengibadatan dia. Tidak ada yang dia tuju, yang dia matlub, yang dia tuntut di dalam ketaatan dia ke atas segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, melainkan liyuriduna wajhah, nak kepada zat Allah Ta'ala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Tuhan kata wasbir nafsaka, sabarlah, tahanlah diri engkau. Nah, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan manusia yang menyeru kepada Tuhan. Bermakna kita kena duduk bersama dengan guru, mursyid yang mengajak kita supaya kenal Allah, taqarrub ila Allah, dekat diri dengan Allah. Tapi guru mursyid ni nak apa? Liyuriduna wajhahu, ay liyuriduna zatah, kerana nak kepada zat Allah, bukan nak kepada pangkat, harta, dunia, tidak. Ni apa payah kita nak cari. Nah, di akhir zaman ni apa payah kita nak cari. Kata almarhum Sayyidi Tugu saya, Tugu Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, orang panggil Pak Suhami Gunung. Dia selalu baca perkataan Imam Abu Madian, fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisatun, ketahuilah oleh kalian bahawasanya jalanan ini kaum sufi pada kurun ke-6, kurun ke-7 itu sudah hancur lebur. Apa hancur lebur? Payah nak jumpa intan berlian. Tu. Kalau ada hak banyak, itu batu-batu bukit yang disaluk seperti intan berlian. Kalau kita jumpa intan berlian sungguh, jaga molek. Itu dah. Pelihara molek. Walaupun intan berlian yang asli, original tu jauh kedudukannya, duduk di hujung pulau, yang kita kena habis segala harta kita untuk kita dapat dia. Walau habis harta dan sobar bersama dia. Sebab apa? Sebab dia nak kepada Allah. Itu dia boleh sebab bagi menyampaikan rohani kita, hati kita, batin kita, nah, kepada maqam ubudah dengan Allah Ta'ala. Maqam ubudah ni kan nak ke Tuhan, itu mudah.
Macam kita tadi nak ke Tuhan juga tapi bukan direct. Nak ke syurga Tuhan pahala. Kayak gitu. Roja'an li thawabillah. Tu tengok. Baik. Kita ambil sikit. Antara lain. Mana? Sanau biha aqaidahum anil bid'ah. Menjaga oleh mereka itu para masyayikh tasawuf dengan kaedah yang sahih tadi itu, akan akidah mereka itu daripada bid'ah. Wadanu bima wajadu alaihi salaf wa ahlas sunnati min tauhidin laisa fihi tamsilun wala ta'tilun. Dan mereka mendekatkan akan barang yang didapatlah oleh mereka itu di atasnya akan para salafus soleh dan ahlas sunnah dan ulama-ulama ahli sunnah min tauhidin, daripada mentauhidkan Allah, laisa fihi, tidak ada pada mentauhidkan Allah itu tamsilun, menyerupakan Allah dengan makhluk, wala ta'tilun, dan mengkosongkan zat Allah daripada sifat, tidak ada. Wa'arafu, dan mengetahui oleh mereka itu ma huwa haqqul qadim, apa yang ialah yang sebenar-benar qadim, yaitu Allah. Wa tahaqqaqu, dan tahqiq, cerak mereka itu bima huwa na'tul mawjudi 'anil adami, dengan barang yang ialah bersifat dengan ada kemudian daripada ba'dal adami. Anil adami ay ba'dal adami. Mana ulama-ulama tasawuf, para syekh, mereka benar-benar membawa anak-anak murid mereka tu mentauhidkan Allah, dan benar Allah itu ialah zat yang qadim, sifat yang ada ialah qadim, kena tamyiz bain qadim wal hadis, siapa yang bersifat dengan maujud ba'da adami, yakni mas Allah, barang selain Allah. Kita bumi semua ni masya Allah. Zalika, karena demikian itulah qala sayyidu hadhihi tariqati, telah berkata oleh penghulu ini jalan tasawuf. Siapa? Al-Junaid rahimahullah, Bang Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa kata Imam Junaid? Tauhid, bermula tauhid itu ifradul qiyami minal hadasi, menunggalkan yang qadim daripada yang baru. Mana boleh beza antara yang qadim dengan yang hadis. Nah, siapa yang qadim? Satu, tak berbeza. Huwallahu ahad. Baik apapun makhluk tersebut, maka tidak lepas daripada perbuatan Allah. Itu wal fi'lu fi ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala, kata Imam Ahmad Ad-Dardi. Perbuatan yang memberi berkah itu tidak adalah ia, melainkan hanya Allah Ta'ala saja, hanya Tuhan yang maha mengerasi di atas hambanya. Maka sebab itu orang tasawuf bukan setakat i'tikad Tuhan maha tunggal, tapi memandang dengan hati basirah yang dinamakan musyahadah di sisi ulama tasawuf. Musyahadah di sisi ulama usuluddin, mata, melihat dengan basar. Musyahadah dalam ilmu tasawuf, ma ra'aitu an bi qalbi illa wa ra'aitullaha fihi qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu. Itu. Tidak mataku melihat akan makhluk illa, melainkan wa ra'aitullah, hatiku turut memandang Allah sertanya, sebelumnya, selepasnya, bersamanya, tak lepas. Pandangan hati dia tu. Itu dia panggil tauhid. Di sisi ulama tasawuf tidak lagi ibarat dengan lidah, tapi melatih hati senantiasa muraqabah. Dan muraqabah itu tidak akan dapat melainkan mujahadah. Sebagaimana kata Imam Junaid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati.
'alal muraqabati hasanallahu sa'irahu bil musyahadati. Siapa yang mempercantikkan zahirnya dengan sungguh mujahadah, jid wal muraqabah, maknanya mengintai Allah. Yang gitu. Nah, tengok apa pun mulut tak bercakap, hati latihan dia. Ni tak dapat buat sendiri ni, kena duduk di bawah guru yang mursyid, buat sendiri ya, takut pakai selipat tangan. Bahaya dah. Kena ada terbiah guru. Alhamdulillah kita punya guru, apa-apa yang kita bermasalah dalam kerohanian kita rujuk kepada guru kita. Gitu. Kita tak boleh. Malla syallahu fasyai rohani berjalannya spiritual ubudiyah dengan Allah Ta'ala. Kalau kita belum ada guru, perbanyakkan selawat di atas Nabi. As-salatu ala Rasulillah syaikhalahu. Selawat ke Nabi. Ya, kita selawat apa ni? Lebih. Assalamualaikum ini. Tunggu kita. Tunggu buat rome. Tunggu buat rome. Alhamdulillah. Selawat ke Nabi ni ialah guru bagi siapa yang belum mempunyai guru. Itu nak, Masya Allah, majlis kita ni majlis. Walaupun Sayyidi Wali ialah seorang guru, tapi dia membuka kepada mereka yang merasa belum ada guru untuk dapat bersama-sama menganggap bahawasanya selawat atas Nabi SAW sebagai guru bagi mereka yang belum mempunyai guru. Itu. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad SAW dipertunjukkan kepada guru yang mampu membimbing ruhaniah kita naik tinggi. Lalu terbidik pada akhir apa? Kharidah disebut tu. Fasiran min zikriha bil adabi. Perbanyak olehmu akan menzikirkan la ilaha illallah bil adab, beserta dengan adab. Bagaimana kalau kita nak zikir dengan adab, kalau kita tak ada punya guru yang mengajar adab? Adab sebelum berzikir, di dalam berzikir, dan selepas berzikir. Itu para masyayikh mesti mengajar adab pada nama dia. Adab sebelum zikir, dalam berzikir. Sebab apa? Dengan zikir darajat, ini bukan zikir hasanah, ini kalau zikir hasanah, duduk nyengeng gitu, boleh lah. Ini zikir darajat dia panggil, kena ada adab. Tarqa bihadzal zikri ala rutabi, naik tinggi kerohanian dia dengan zikir la ilaha illallah. Karena itu lambang penghabisan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tengok. Sikit lagi dah. Kata Imam Junaid, wasulilal Junaidu anit tauhid, dan ditanya kepada Imam Junaid Baghdadi tentang tauhid. Faqala, maka kata Imam Junaid al-Baghdadi, ifradul muwahhid bi tahqiqi wahdaniyati, menunggalkan zat yang tunggal dengan sebenar-benar tahqiq kemahatunggalannya. Itu terjemah wahdaniyah. Batu kamu tak guna wahai wahdah, tapi wahdaniyah. Sebab wahdaniyah berapa kali balaghah. Nah, wazannya wahdaniyah, fa'aliyah. Tanya bapa belum kita, bapa Idris dah. Kata wazan balaghah dah. Nah, lagi pula ada alih nun wahdah. Itu alih nun lil mubalaghah. Ada tak li ta'kidil mubalaghah. Maka sebab tu wahdaniyah bukan tunggalnya Allah, esanya Allah gitu-gitu dah. Yang maha amat sangat-sangat maha tunggalnya Allah pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Itu wahdaniyah. Bikamali ahadiyatihi, dengan sempurna kemahatunggalan zatnya. Itu ahadiyah. Ahadiyah ini isyarat tunggal zat. Qul huwallahu ahad. Kayak gitu. Bi annahu wahidul ladzi lam yalid wa lam yulad binafyil adadi wal andadi wal ashbahi
bila tashbihin wa takyifin wala taswirin wala tamsilin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oi panjang ni kalam Imam Junaid Baghdadi ni. Kalau nak syarah ni jadi sebutir kitab pula. Lebih-lebih lagi hujungnya ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa hak kita dengar tadi? Adakah ada beza dengan tauhid usuluddin? Tak ada. Tak ada beza. Cuma tauhid usuluddin ni kita mengaji dengan akal kita dalilnya, kebiasaan dalil akli, dan untuk kita simpul kemah i'tiqad jazam dalam hati. Habis, putus itu. Lepas tu tauhid tasawuf lah mana pula? Tauhid sufi, tauhid tasawuf ni hak kita i'tiqad tu kita kena mujahadah latih. Merasai, dia panggil tauhid zauqi, nak kecak di batin hati. Tu. Jadi jangan kata tak ada tauhid sufi, jangan. Ada. Imam Ahmad Dardi kata, inna nihayatat tauhidi hiya tasawwufu. Sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid ialah ilmu tasawuf. Itu. Cuma bukanlah tauhid tasawuf tu yang lain daripada tauhid usuluddin, bukan. Yang sama, cuma hak tu kita mengaji i'tiqad saja. Tasawuf pulaknya hak i'tiqad tu kita mujahadah untuk kita muraqabah sehingga Allah hassanallahu sa'irahu bil musyahadati, sehingga Allah Ta'ala perhiaskan di dalam hati kita dengan musyahadah. Musyahadah tak tinggal dah. Dia panggil fi maqamil baqa billah. Duduk di dalam maqam kekal Allah Ta'ala. Nafah demi nafah. Hati dia tu tak lepas. Senantiasa duduk mentauhidkan Allah. Tengok gapo? Nampak kok sifat-sifat Tuhan, nampak kok perbuatan Tuhan, nampak kok pada Tuhan, jama jala qahar kamal Tuhan. Sifat-sifat fi'il Tuhan, sehingga nanti bila mati sambung selalu Tuhan sambung. Mana? Dapat musyahadah. Tu tak ada dah. Kemuncak bagi nikmat yang paling lazat di dalam negeri akhirat. Itulah. Jadi cukup setakat tu. Kita nak pukul 10 ni. Kita nak mula dengan selawat ke atas Nabi SAW. Cumanya sebelum hamba nak tutup ni, ada di belakang sana tu sahabat hamba dia buat jualan untuk buku. Buku ni kita nak kumpul untuk beli tanah pondok warga Mak di pondok kita di Kuang. Alhamdulillah ayahanda kita Sayyidi Walid baru sekali baru gira. Masa tak siap molek lagi. Berkat doa beliau juga, alhamdulillah sekarang ni kita sudah pun mengguna dah masjid. Cuma banyak lagi hak tak siap. Duk tengah buat menara, duk tengah sambung. Kita mengalu-alukan untuk orang berwakaf. Ada di sana tu tabung-tabung gapo boleh sumbak boleh tu. Kalau boleh hari ininya boleh lepas gaji tak apa dah ayanda weh. Ada 11,000 lebih kita yak kang. Kalau boleh 500,000 lagi bagus, siap seperti masjid. Jadi mudah-mudahan dengan kita tolong. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikannya kita bercakap banyak melainkan orang yang menyuruh orang dengan sedekah.